Alright, sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum dan selamat datang semua kepada kelas Pemakanan 3 yang bertajuk Mitos Pemakanan. Tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. Okay, antara topik yang saya selalu start dulu adalah tentang MSG. Sebab apa? MSG ni antara topik yang paling popular. Memang tanyalah kebanyakan orang, mereka tahu apa itu MSG dan mereka boleh berikan antara dia punya side effect. Okay, antara yang dinyatakan adalah seperti sakit kepala, pening, okay, ada yang cakap sampai keguguran rambut, and then ada yang cakap sampai tak bagus untuk otak, memory loss lah, sebab tu student tak boleh ambil Maggi dan sebagainya. Okay, itu antara beberapa claim side effects lah, dan kita akan tengok dengan lebih mendalam lagi. Jadi kelas malam ni bukannya saya cakap mitos ni kemudian saya terus bagi jawapan betul ataupun salah. Saya lebih suka explain, memberikan penjelasan. Kalau ada sesebuah mitos tu tidak betul, kita pun perlu tanya kenapa, apa yang menyebabkan benda itu popular meskipun tidak benar ataupun memang tidak ada asas saintifik pun yang dapat membuktikan side effect yang dinyatakan. Alright. Sebab tu topik pertama adalah MSG, monosodium glutamate, iaitu nama chemicalnya. Actually, MSG ni bukan datang dari Ajinomoto saja, bukan datang daripada yang macam garam tu. Actually, MSG ni memang dah wujud secara semula jadi. Memang ada dalam makanan, buah-buahan seperti tomato, cendawan, keju tua. Keju tua ni adalah keju yang telah melalui proses aging. Mostly keju yang keras tu adalah keju tua. Kalau keju muda seperti mozzarella, itu keju muda lah. Kicap, soy sauce, sos ikan, susu badan pun actually mengandungi monosodium glutamate. Jadi sebab tu kan, bila kita makan pizza memang sedap rasanya. Sebab dalam pizza ada tomato, ada cendawan, ada keju. Memang sedap lah. Dan masakan Asia seperti masakan Thailand yang banyak menggunakan sos ikan, sebab tu sup-sup mereka sedap. Meskipun maybe tidak ada serbuk Ajinomoto, tapi boleh rasa sedap sebab memang mengandungi MSG semula jadi. Dan mengikut klasifikasi US Food and Drug Administration, MSG ni adalah GRAS, Generally Recognized as Safe. Okay, sejarahnya MSG ni dicipta oleh seorang biochemist di Jepun pada tahun 1908 yang bernama Kikune Ikeda. Memang dalam masakan Jepun banyak rasa sedap ni, rasa MSG ni, sebab mereka banyak menggunakan rumpai laut sebagai asas sup mereka. Dan rasa ini dinamakan sebagai umami lah dalam bahasa Jepunnya. Dan beliau cuba mengasingkan rasa umami ni daripada sup rumpai laut tersebut, dan beliau telah berjaya. Dan kristal putih itu memang pure monosodium glutamate, beliau namakan sebagai Ajinomoto, yang bermaksud essence of taste ataupun pati rasa dalam bahasa Jepun. Dan of course dah bila jumpa produk baru ni yang boleh dikomersialkan, beliau jual komersialkan market, dan MSG mula ditambah dalam makanan seluruh dunia. Terutamanya pada zaman dahulu, memang sukar untuk mendapat makanan yang makanan package, makanan yang dalam tin dan rasa sedap. Sebab tu setelah MSG ni dipopularkan, kebanyakan makanan dalam tin, makanan yang frozen ataupun makanan yang untuk tempoh masa yang lama bertahan tu boleh rasa sedap. Okey, kisah dia bermula pada tahun 1968. Ada sebuah surat yang telah dihantar kepada New England Journal of Medicine yang menerangkan tentang Chinese Restaurant Syndrome. Okey, Chinese Restaurant Syndrome ni, dia cakap apabila makan di kedai Cina, mereka akan rasa simptom-simptom seperti pening kepala, sakit kepala, kepala berdenyut, yang boleh diatributkan kepada masakan di restoran Cina. Sebab apa? Dia cakap makanan di restoran Cina ni banyak mengandungi MSG, dan MSG lah punca kepada rasa-rasa tersebut. Dan apabila jurnal ini telah dipublish, apabila masyarakat baca, dia pun macam sokong. Oh betul lah, aku lepas makan kat restoran Cina tu rasa macam sakit-sakit kepala sikit. Dan benda ni makin tersebar. Dan ada juga kajian yang cuba untuk membuktikan klaim ini.
Namun kajian tersebut dia ambil MSG pada dos yang tinggi, kemudian injek terus ke dalam tikus tersebut. Of course lah tikus tu mati. Tapi bila fikir balik, adakah research design begini boleh dibawa kepada dunia sebenar? Kita makan MSG, kita hadam dalam perut. Tapi dalam kajian ni, dia injek dos yang tinggi terus ke dalam otak. Of course lah, memang tidak boleh translate hasil kajian ni kepada dunia sebenar. Setelah 3 dekad yang lepas pun, setelah benda ni popular, pelbagai kajian double blinded placebo control, iaitu antara kajian yang paling kukuh, telah gagal untuk membuktikan MSG dengan kesan negatif yang dinyatakan. Okay, apabila kajian telah dijalankan dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang lebih saintifik, lebih teliti, actually tak ada sangat pun kesan negatif yang telah disangka selama ini. Jadi ini boleh dikatakan sebagai nocebo effect, di mana kita rasa perasaan negatif ataupun kesan sampingan yang negatif disebabkan kita memang betul-betul percaya. Kalau benda yang bertentangan dengannya adalah placebo effect, di mana kita rasa benda itu boleh memberikan benefit kerana kita percayakannya meskipun dalam realiti tak ada. Placebo and nocebo. Namun memang tidak dapat dinafikan segelintir masyarakat, small percentage of people ada MSG sensitivity, di mana mereka boleh detect dan mereka boleh rasa sedikit kesan sampingan daripada makanan yang mengandungi MSG, seperti sakit kepala, rasa macam pening-pening sikit. Namun itu lebih kepada MSG kandungan yang tinggi. Kalau betul-betul MSG ni mempunyai side effect, kenapa bila kita makan pizza rasa okey, tiba-tiba kita makan nasi goreng kat kedai, kita cakap oh boleh sakit kepala, pening kepala dan sebagainya. Adakah itu betul-betul kesan MSG ataupun persepsi kita? Dan selain daripada itu, banyak lagi klaim MSG yang tidak dapat dibuktikan dalam kajian, seperti MSG menyebabkan obesiti. Okay, MSG sendiri tidak menyebabkan obesiti, itu betul. Namun makanan yang mengandungi MSG, anda boleh tengok makanan yang mengandungi MSG kebanyakannya adalah junk food, dan junk food ini tinggi kalori. Jadi MSG tidak menyebabkan obesiti, namun kebanyakan junk food mengandungi obesiti. Kebanyakan junk food mengandungi MSG, dan junk food yang tinggi kalori sebenarnya menyebabkan obesiti. Dia ada sedikit berkaitan, namun secara directly bukan sebab MSG. Sama juga dengan high blood pressure. Itu pun tidak dapat dibuktikan secara langsung. So actually punca sebenar persepsi negatif terhadap MSG ini adalah daripada racism ataupun xenofobia, kajian yang tidak kukuh dan penyebaran info daripada media secara meluas. Kenapa saya cakap racism? Actually, ingat pada tahun 1968 di England, memang ada isu perkauman lah antara penduduk England, orang putih, dengan juga imigran daripada China. Sebab tu daripada situ surat ini ditulis dengan niat untuk memburukkan imigran dan juga restoran Cina lah. Padahal tiada bukti yang kukuh, and then benda ni dah tersebar secara sangat meluas. So itu antara puncanya lah. Kenapa daripada England, daripada tahun 1960 something sampai sekarang di Malaysia pun masih lagi ada orang yang percaya dan masih lagi meluas. Sebab tu pentingnya kita mencari maklumat yang kukuh dan juga jangan terlalu percaya kepada benda-benda yang viral ini. Okay, bercakap tentang viral, ini tahun zaman ni tak ada lagi WhatsApp, tak ada lagi phone, internet dan sebagainya, tapi boleh tersebar ke seluruh dunia actually. Dan ada juga kajian yang membuktikan dan menunjukkan MSG ni boleh memberikan kesan yang positif. Macam mana? Pertama sekali, boleh meningkatkan selera dalam orang yang tua. Okay, orang yang tua, deria rasa mereka makin berkurangan, jadi mereka rasa kebanyakan makanan ni tawar. Apabila mereka rasa tawar, tak sedap, dan mereka kurang makan, menyebabkan kekurangan nutrisi pada warga emas lah. Dan ada kajian menunjukkan apabila ditambah sedikit MSG, itu dapat meningkatkan selera dan mereka dapat makan dengan lebih lah. Okay, ada juga yang menunjukkan dapat meningkatkan kekenyangan, seterusnya boleh membantu dalam pengawalan berat badan. Dan dari segi sodium, dari segi sodium itu sendiri sebenarnya berbanding dengan garam, MSG boleh memberikan rasa masin yang sama seperti garam biasa, namun mengandungi 30% kurang sodium. Jadi
bagi yang mempunyai penyakit darah tinggi di mana mereka perlu awas pengambilan sodium harian, MSG ni mungkin dapat membantu untuk mengurangkan. Okey, itu kisahnya. Okey, Kak Nusaibah tanya, mushroom seasoning ni pilihannya lebih sihat ke compared to garam biasa? Okey, actually mushroom seasoning ni MSG semula jadilah. Itu sebenarnya. Dan nak kata lebih sihat compared to garam biasa, actually dia tak adalah dikatakan jauh lebih sihat. Actually perbezaan dia sedikit saja. Jadi it depends lah. Pada pendapat saya sama juga pendirian saya terhadap MSG ni. Yes, memang betul. MSG ni tidak seburuk seperti yang kita sangka, tapi tidak bermakna kita boleh ambil MSG ni pada kandungan yang tinggi setiap hari nak makan Maggi, tidak. Okay, apa yang saya nak share ni adalah MSG tidak seburuk yang disangka. Kalau anda nak makan tu tak ada masalah, tapi still perlu kawal lah. Sama juga dengan pengambilan garam. So, mushroom seasoning pilihannya lebih sihat. Bagi saya tiada perbezaan yang ketara. It depends kepada individual. Sebab mushroom seasoning pun actually adalah daripada MSG semula jadi. Tapi marketing kan pandai, dia cakap natural mushroom tapi dia tak tulis MSG. So memang betul pun. So harapnya clear Kak Nusaibah. So next kita akan cover tentang protein. Protein ada dua mitos yang saya nak jelaskan pada malam ni. Mitos pertama adalah protein tidak bagus untuk buah pinggang. Especially yang banyak bersukan, yang banyak membuat senaman otot, mereka memerlukan protein yang lebih. Tapi ada masyarakat yang cakap, tak boleh makan protein tinggi ni. Okay, makan ayam banyak pun tak bagus sangat sebab boleh merosakkan buah pinggang. Actually memang betul. Klaim makanan tinggi protein tidak sesuai untuk pesakit yang sudah mempunyai buah pinggang. Okay, saya ulangi sekali lagi. Individu yang sudah mempunyai penyakit buah pinggang ataupun CKD, Chronic Kidney Disease, mereka perlu menghadkan pengambilan protein. Namun, adakah itu bermakna individu yang mempunyai fungsi buah pinggang yang sihat pun perlu menghadkan pengambilan protein? Itu sebenarnya. Sama juga macam yang saya cakap, orang yang mempunyai sakit lutut tidak digalakkan untuk berjoging. Tapi adakah bermakna berjoging itu akan merosakkan lutut bagi individu yang sihat? Itu berkaitannya. Dan ramai orang sering membuat salah anggap itulah. Orang yang sakit memang perlu aware dengan kesihatan mereka, tapi tidak bermakna perkara itu yang menyebabkan mereka sakit in the first place. Okay, apabila kita lihat secara terperinci, diet protein tinggi akan menyebabkan kegagalan buah pinggang dalam individu normal adalah tidak berasas. Respon peningkatan protein dalam individu dengan fungsi kidney normal sebenarnya boleh meningkatkan lagi glomerular filtration rate. Actually, protein yang secukupnya dan juga lebih sedikit boleh meningkatkan lagi kadar penapisan buah pinggang ataupun GFR itulah. So, mempunyai slight benefit actually. Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia pun ada keluar statement ni, meskipun peningkatan protein dalam pesakit buah pinggang adalah memudaratkan, itu betul. Namun, cadangan untuk mengurangkan protein bagi individu sihat yang makin berusia demi menjaga kesihatan buah pinggang adalah tidak berasas. So, mitos ni tak betul lah. Actually, protein pun sangat penting. Bukan saja untuk orang bersukan, untuk orang yang normal, untuk orang yang berusia terutamanya, mereka perlu mendapat protein yang secukupnya. So next, dari segi mitos protein dan tulang, okay, ini dimulakan pada tahun 1920-an. Ada satu kajian yang diterbitkan yang mencadangkan pengambilan protein yang lebih dalam diet akan menyebabkan peningkatan pembuangan kalsium dalam air kencing. Okay, itu adalah dia punya statement lah daripada kajian ni. Jadi, dia punya hipotesis adalah jika kalsium yang tidak diserap itu lebih, jadi kalsium yang dibuang melalui air kencing itu most likely datang daripada tulang. Faham tak? Jika kita tak makan kalsium yang lebih, jadi bila kita kencing yang banyak kalsium tu,
Datang dari mana? Datang dari tulang lah, of course kan. Jadi itu dinamakan sebagai acid ash hypothesis. Okay? Dia kata amino acid in the diet cause a state of acidosis. Okay, saya explain dengan lebih mudah. Hipotesis ni dia mencadangkan apabila kita makan diet protein tinggi, itu akan menyebabkan darah kita menjadi lebih asid. Okay, itu tak bagus. Untuk seimbangkan keadaan asid yang tinggi dalam badan kita ini, badan kita akan cuba neutralize dengan melepaskan kalsium. Kalsium bersifat akali. Okay, akali dia neutralizekan asid. Oleh sebab itu, apabila kalsium dilepaskan daripada tulang, itulah yang menyebabkan pengurangan kalsium dalam tulang dan osteoporosis. Osteoporosis ni adalah tulang rapuh, ataupun anda boleh tengok gambar ni, tulang tu banyak lubang-lubang sebab kurang kalsium. Okay, itu adalah hipotesis pada tahun 1920-an ni. Namun berdasarkan kajian terkini, actually sebenarnya memang betul, tapi penjelasan dia adalah berbeza sikit. Apabila kita ambil protein yang lebih, sebenarnya apa yang berlaku, lebih banyak kalsium yang diserap dan kalsium dalam darah kita akan berlaku berlebihan, dan kalsium yang lebih itulah sebenarnya yang dibuang dalam air kencing, bukannya kalsium daripada tulang. Jadi peningkatan protein akan menyebabkan peningkatan kalsium diserap, peningkatan kalsium juga dalam darah akan terkumpul, namun kalsium yang lebih tersebut yang akan dibuang, bukannya kalsium daripada tulang. Dan malahan kalau kita tengok tulang kita pun bukannya kalsium semata-mata. Actually tulang kita pun 50% daripada volume dan 1/3 jisim tulang kita adalah protein. Jadi tulang kita bukan sekadar perlukan kalsium, bukan sekadar perlukan satu lagi mineral lah, saya tak ingat nama spesifik. Namun sebahagian besar tulang kita memerlukan protein untuk dia punya struktur. Dan kajian juga menunjukkan apabila kita mengambil protein yang secukupnya, itu dapat meningkatkan ketumpatan tulang, bone density, terutamanya pada lumbar vertebrae. Lumbar vertebrae ni kalau tulang belakang kita, itu adalah part yang paling tebal dan penting untuk mengelakkan hip fracture dalam individu yang berusia, ataupun hip fracture retak tulang pinggang. Jadi kesimpulannya, protein juga penting untuk kekuatan tulang. Okay? Bukan memberikan kesan yang negatif, malahan protein yang cukup memberikan kesan yang positif. Alright, so kita dah cover protein dengan buah pinggang dan juga protein untuk tulang. So next slide, kita akan cover lemak. Antara mitos yang paling common untuk orang yang baru nak start diet, ataupun orang yang nasihatkan kepada orang yang nak start diet, kita perlu buang lemak untuk kurus. Sebab apa? Kita nak buang lemak badan, oleh itu kita perlu buang lemak dalam diet lah kan. Okay, memang betul lemak yang berlebihan dikaitkan dengan pelbagai penyakit dan juga masalah kesihatan. Namun ia tidak bermakna lemak dalam diet, banyak typo ni, lemak dalam diet akan jadi lemak dalam badan. Okay, kalau anda belajar konsep keseimbangan kalori, protein, karbohidrat dan lemak semua itu mempunyai kalori. Dan kalau kalori kita berlebihan, iaitu kalori yang kita makan melebihi kalori yang digunakan, lebihan kalori tersebut yang akan menjadi lemak dalam badan. Tidak kisah kalori tersebut datang daripada karbohidrat, tidak kisah lebihan kalori tersebut datang daripada protein maupun lemak. Okay? Badan kita mempunyai sistem metabolisme untuk mengubah karbohidrat menjadi lemak, itu dinamakan sebagai gluconeogenesis. Badan kita juga mampu untuk menukar protein daripada makanan kepada lemak, itu dinamakan sebagai de novo lipogenesis. Jadi lemak daripada pemakanan tidak akan menjadi lemak dalam badan. Kalori yang berlebihan itu yang akan menjadi lemak dalam badan. Dan pelbagai antara pelbagai jenis lemak yang ada, lemak tepu, lemak tidak tepu dan juga lemak trans. Antara ketiga-tiga tu, lemak trans yang dikatakan antara yang paling jahat sebab itu secara langsung dapat meningkatkan kita punya LDL ataupun kolesterol jahat, dan juga memang dapat meningkatkan risiko penyakit
jantung ataupun coronary heart disease, lemak trans. Sebab apa? Lemak trans ni badan kita tidak boleh proses seperti mana lemak tepu dan lemak tidak tepu. Okey, itu yang menghasilkan plak yang dapat menyekat saluran darah kita. Dan sebab itu juga dalam kebanyakan makanan sekarang ni boleh katakan tiada lemak trans. Tapi lemak trans ni masih boleh dijumpai dalam makanan proses, dalam fast food, dalam makanan yang mengandungi margarin. So, untuk jenis-jenis makanan seperti itu, sebaiknya kita cuba limit lah sebab mengandungi lemak trans. Tapi antara perbandingan lemak tepu dengan lemak tidak tepu, kalau ikutkan sebelum ni, orang cakap, oh tak boleh ambil langsung lemak tepu, lemak haiwan semua tu tak bagus. Namun berdasarkan kajian terkini, actually lemak tepu pun kita boleh ambil, namun cuba lebihkan lemak tidak tepu. Lemak tidak tepu ni adalah lemak daripada sayuran seperti olive oil, dan kalau boleh kita utamakan omega 6. Dan selain daripada olive oil, ikan juga antara sumber yang bagus. Sebab apa? Selain daripada protein, kita juga boleh dapatkan omega 6. Okay? Actually, antara omega 3 dengan omega 6, apa yang penting adalah balance. Okay? Balance antara omega 6 dan omega 3. Namun masalahnya, dalam diet kita yang sekarang ni, omega 3 jauh melebihi omega 6. Okay? Omega 3 didapati dalam kekacang, dalam minyak sayuran yang kita selalu guna tu, minyak sunflower lah, minyak bunga dan sebagainya, itu tinggi dengan omega 3. Terbalik, itu tinggi, confuse sikit, omega 3, 6. Minyak sayuran terbalik minyak sayuran tinggi dengan omega 6, kita perlukan omega 3. Jadi kita perlu balancekan balik. So kalau boleh lebihkan sikit olive oil dan lebihkan protein daripada laut. Okay. Untuk ikan, actually ikan sungai pun boleh mempunyai omega 3. Okay. Ikan air tawar pun ada juga omega 3. Namun berbanding dengan ikan laut dalam, omega 3 mereka lebih tinggilah. Sebab ada yang cakap, oh kita perlu makan ikan, tapi kita perlu ambil ikan laut saja, ikan salmon, ikan tuna dan sebagainya. Tidak semestinya. Ikan air tawar pun boleh mengandungi omega 3. Namun kandungannya lebih kuranglah berbanding dengan ikan laut. Dan satu lagi mitos adalah kita hanya boleh dapati omega 3 daripada salmon saja. Tidak. Okay, ikan laut dalam di Malaysia, di sekitar lautan Malaysia pun tinggi dengan kandungan omega 3 dan boleh setanding dengan ikan salmon. Tidak semestinya kita nak makan salmon je nak dapatkan omega 3 ni. Okay, tak perlu berbelanja mahal-mahal. Okay, even ikan temenung pun mengandungi omega 3. So nak recap tentang lemak ni, apa yang penting adalah keseluruhan diet anda. Telur omega, okay, mana lebih baik penggunaan butter ataupun margarin? Lebih baik adalah butter. Sebab apa? Margarin ni dihasilkan daripada minyak sayuran yang telah melalui proses hydrogenation. Dan dia boleh mengandungi sedikit trans fat. Walaupun kalau anda beli kebanyakan produk margarin sekarang ni, ditulis di situ tanpa trans fat. Tapi pada pendapat saya, dari segi mana lebih bagus, actually butter lah lebih bagus. Sebab tu harga dia pun mahal sedikit. Dan kalau nak lebih bagus lagi, bolehlah ambil butter organik ke dan sebagainya. Tapi dari segi organik ataupun tidak, nanti saya akan cover jugalah adakah organik ini jauh lebih bagus berbanding dengan yang biasa. Telur omega 3. Okay, macam mana telur omega 3 ni boleh dihasilkan? Basically, ayam-ayam ternakan tersebut, ayam-ayam telur tersebut telah diberi makanan yang tinggi dengan omega 3, dan telur yang mereka hasilkan juga tinggi dengan omega 3. So itu antara macam manalah telur omega 3 ni boleh dihasilkan. So kalau anda tak ambil haiwan laut sangat pun, antara cara lain untuk tingkatkan omega 3, okay, boleh guna alternatif telur omega 3. Okay, Azrin tanya kalau butter ada salted dan unsalted. Okay, salted dan unsalted ni dari segi pemakanan tidak begitu penting.
Salted dan unsalted butter ni dia lebih kepada orang yang buat kek, orang yang bake, buat cookie semua tu. Dia sama je. Salted butter ni basically butter yang telah ada garam tambahan lah. So dari segi penggunaan, selalunya orang gunakan salted butter ni untuk bakar roti, okay, sapu-sapu, bakar, terus makan, dah memang ada rasa sedap dia. Dan unsalted butter ni lebih kepada orang yang nak buat kek, nak baking, nak buat cookies, di mana mereka lebih prefer gunakan garam pasir yang lebih detail gramnya. Dari segi nutrisi, tak ada beza sangat pun, asalkan anda boleh manage jumlah garam harian. Mayonnaise atau salad dressing okey tak coach? Saturated dan trans fat. Okey. Dari segi kandungan lemak memang tinggi dalam mayonnaise dan juga salad dressing ni. Selain daripada kandungan jenis lemak tinggi tu, kalori dia juga tinggi. Jadi kalau yang nak diet tu, kalau boleh kurangkanlah mayonnaise dan juga salad dressing. Namun kalau tanya saya mana lebih bagus, mana lebih berkhasiat, saya akan cakap salad dressing lah, sebab mostly salad dressing akan ada olive oil. Tapi kalau salad dressing yang murah pun dia akan gunakan minyak sayuran biasa saja. Manakala mayonnaise diperbuat daripada minyak sayuran dan juga telur kuning. Jadi dari segi komposisi lemak, kedua-duanya tinggi lemak, namun dari segi kualiti lemak, salad dressing lebih baik sikit lah. Perbezaan dia. Apapun boleh rujuk kepada dia punya kandungan nutrisi ataupun kandungan bahan lah. Kalau nak beli salad dressing, kalau nak yang paling bagus, cuba cari salad dressing yang berasaskan olive oil. Dan nak guna pun guna sikit saja sebab tinggi kalori. Okay, next. Bercakap tentang kuning telur. Mitos yang seterusnya, kita perlu buang kolesterol daripada pemakanan untuk kesihatan. Memang betul pengambilan kolesterol dikaitkan dengan peningkatan LDL ataupun kolesterol jahat. Namun apa yang orang tidak cerita adalah at the same time HDL kita juga akan meningkat. Okay? LDL meningkat, HDL juga akan meningkat. Jadi apa yang penting adalah keseimbangan LDL dan HDL tersebut. Okay? Apa yang tak bagus adalah kalau LDL tinggi dan HDL rendah. Itu yang dikatakan tidak bagus. Namun apabila kita makan makanan yang mengandungi kolesterol, kedua-duanya akan meningkat LDL dan HDL. Okay, badan kita akan seimbangkan sendiri. Okay? Kalau anda nak tahu, sebenarnya badan kita juga boleh menghasilkan kolesterol dengan sendiri. Sama untuk mana-mana haiwan, kita boleh hasilkan kolesterol daripada badan. Jadi, badan kita boleh seimbangkan kolesterol tersebut. Jadi, andai kata kalau kita makan kolesterol daripada pemakanan dengan lebih, badan kita akan kurangkan hasilkan kolesterol semula jadi. Kalau kita kurang ambil kolesterol daripada pemakanan, badan kita akan hasilkan kolesterol yang lebih. Dan ini juga dilihat secara lebih ekstrim pada tahun 1991. Ada satu kajian observational, kajian yang melihat kepada seorang lelaki, pakcik ni usia 88 tahun. Dah memang tua. Pakcik ni makan 25 biji telur dalam sehari dan mempunyai paras kolesterol yang normal. Dan apabila melihat punca kematian, apabila beliau matilah, actually mati disebabkan kematian yang normal lah. Mati sebab usia yang tua. Bukannya mati disebabkan kerana serangan jantung, kolesterol tinggi dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan actually kolesterol daripada pemakanan tidak bermakna akan menyebabkan penyakit kolesterol. Macam saya cakap tadi lah, protein yang tinggi tidak sesuai untuk orang yang mempunyai masalah buah pinggang. Tapi tidak bermakna protein yang tinggi boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang tersebut. Dia berkaitan tidak secara direct begitu. Dan kajian terkini menunjukkan actually daripada kita risau kolesterol pemakanan ni, kita sepatutnya berikan perhatian yang lebih kepada kalori. Okay, daripada kita risau nak makan 2 kuning telur dalam seminggu saja, lebih baik kita risau jumlah kalori harian yang kita ambil. Sebenarnya pengambilan kolesterol ni adalah selamat kecuali individu yang sudah berisiko mempunyai penyakit jantung, individu yang sudah mempunyai kencing manis, okay, type 2 diabetes mellitus, dan individu yang memang tak jaga pemakanan pun, memang lifestyle tidak healthy.
untuk kategori orang macam ni, then anda perlu limit kolesterol intake. Namun, macam mana boleh berlakunya penyakit kolesterol ni? Okay, hyperlipidemia dan juga hyperkolesteremia, adakah dia disebabkan oleh individu yang makan telur 5 kali sehari ke, 5 biji sehari ke, individu yang banyak makan daging kambing ke, makan kolesterol tinggi? Actually, pembentukan sesuatu penyakit itu adalah multifaktorial. Maksudnya mempunyai pelbagai punca. Okay? Penyakit kolesterol tidak bermakna berpunca daripada kolesterol daripada makanan. Okay? Apabila kita tengok, actually dia punya risk factor, faktor risiko kepada penyakit lemak dalam darah ni, nombor 1, obesity. Yang kedua, dalam infografi tu, eating more calories than are being used for energy. Maksudnya mengambil kalori yang berlebihan. Sebab tu dalam awal tadi saya cakap, actually berdasarkan kajian terkini, kita sepatutnya beri perhatian kepada kalori berbanding dengan kolesterol yang kita ambil tu. Jadi tak perlu risaulah nak limit 2 biji telur dalam seminggu ke dan sebagainya. Kita perlu lebih risau kepada kalori harian kita. Sebab apa? Apabila kita berada dalam keadaan overweight, kita berada dalam keadaan obesity, BMI kita, itu lebih tinggi risikonya untuk menyebabkan penyakit lemak dalam darah ni. Okay? Risk factor ketiga, sedentary, maksudnya tidak aktif. Okay? Dah lah tak jaga pemakanan, tak aktif, lagi tinggi risiko untuk kena penyakit ni. Okay? Type 2 diabetes, orang yang sudah mempunyai penyakit kencing manis, risiko untuk menghidapi penyakit lemak dalam darah ni lebih tinggi. Okay? Hypothyroidism, okay? Penyakit thyroid, penyakit hormon. Kidney disease, pengambilan alkohol yang berlebihan, merokok, itu pun dapat meningkatkan lagi risiko hyperlipid dan juga hyperkolesterol. Okay, certain ubat-ubatan juga mampu kacau kita punya paras keseimbangan LDL dan HDL. Jadi dalam risk factor ni tak ada pun dia tulis tak boleh makan kambing, tak boleh makan telur dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan ni, daripada kita salahkan satu nutrien, daripada kita salahkan kuning telur sahaja, kita perlu tengok secara menyeluruh. Sebab penyakit kesihatan ni, terutamanya penyakit kronik, dia mempunyai banyak risk factornya. Jadi kita perlu lihat dia secara menyeluruh. Jangan kita salahkan satu nutrien sahaja. Dan sama juga untuk manis, sama juga untuk gula. Ni saya akan go through secara ringkas. Yes, memang betul orang yang mempunyai penyakit kencing manis, mereka perlu awas tahap gula. Bukan sekadar gula, actually sebarang bentuk karbohidrat pun orang yang mempunyai diabetik perlu aware. Namun tidak bermakna anda tak boleh ambil gula langsung. Boleh dengan kadar yang berpada, dan juga cuba jauhi gula yang diproses tinggi. Sebab apa? Gula yang diproses tinggi ni boleh menyebabkan, bukan boleh lah, memang menyebabkan kenaikan paras gula dalam darah secara mendadak. Okay, kenapa itu tidak bagus? Okay, saya akan explain lah. Macam mana boleh berlakunya kencing manis? Antaranya disebabkan oleh kita seringkali naikkan paras gula dalam darah secara mendadak. Okay, macam mana boleh naik secara mendadak? Apabila kita mengambil makanan yang tinggi karbohidrat, terutamanya karbohidrat yang simple karbohidrat seperti gula. Okay, kita minum banyak minuman bergula, itu tidak bagus. Namun kalau kita ambil nasi putih, kita ambil sayur, kita ambil protein, kesannya tidak sama. Okay, apabila gula dalam darah kita naik secara naik mendadak, insulin kita akan dirembeskan. Okay, insulin ni adalah hormon yang mengawal gula dalam darah. Okay, tak apa, turun balik. Kemudian kita minum lagi air gula, naik secara mendadak, turun balik, naik mendadak, turun balik. Apabila naik secara mendadak ni berlaku secara berterusan, apa yang berlaku adalah kita punya organ-organ dalam badan dah jadi lali, dah jadi kurang sensitif terhadap insulin. Itu antara nama lain kepada kencing manis ni, iaitu insulin insensitivity, di mana kita dah menjadi kurang sensitif terhadap insulin dalam badan. Oleh sebab itu, paras gula dalam darah kita tidak mampu turun ke paras normal, dan apabila paras gula dalam darah kekal tinggi, itu akan menyebabkan kerosakan pada saluran darah serta masalah lain. Sebab tu, orang yang mempunyai kencing manis, apabila mereka ada luka, contoh luka yang simple je, kadang luka sikit pada kaki,
terpaksa potong kaki. Sebab apa? Gula yang tinggi dalam darah tu boleh menghindari daripada proses pemulihan dan menyebabkan luka kita tidak boleh sembuh dan terpaksa potong teruslah. Itu antara simple explanation macam mana kencing manis ni boleh berlaku dan apa kesannya. Sebab tu tidak baguslah. Okay. Saya baca komen kejap. Okay, Eva, Kewpie half salad dressing, kurang sikit kalori, warna pink packaging dia. Yes, itu pun satu lagi yang saya beli brand Kewpie juga, tak silap warna botol dia biru muda kot. Yang tu Kewpie low fat, less fat. Memang saya tengok kalorinya lebih kurang 1/3 kot daripada kalori mayonis biasa. So itu pun antara yang saya gunakan lah. Bukannya saya cakap tak boleh sentuh langsung mayonis ni. Cuma kalau anda nak makan tu, cubalah cari alternatif yang kurang kalori sikit supaya anda tidak lebihlah kalori harian. Coach, telur ayam better dimasak sempurna atau separuh masak telur mentah boleh makan ke? Okey, dari segi nak masak apa telur tu, itu terpulang. Namun telur yang lebih mentah ada risiko sikit untuk mempunyai bakteria salmonella. Bakteria salmonella ni yang menyebabkan keracunan makanan disebabkan oleh ayam. Okey, telur mentah dan juga ayam mentah. So ada risiko, bukan 100% akan kena. Dan kalau nak ambil telur yang mentah tu, pastikan sumber yang anda beli telur tu bersih lah. Kalau boleh janganlah beli yang telur yang penuh dengan tai ayam, yang boleh nampak kesan-kesan pada biji telur tu. Itu risiko lebih tinggi lah. Actually boleh je nak makan telur mentah. Dan kalau anda tengok orang Jepun, antara budaya yang pengambilan telur mentah mereka paling tinggi di dunia ni, orang Jepun. Namun kes salmonella, kes keracunan salmonella mereka antara yang rendah. Sebab apa? Di Jepun, kualiti penternakan mereka, kualiti food safety mereka sangat-sangat strict, di mana sehingga nak makan telur mentah tu selamat. Jadi nak makan telur masak penuh ke, telur separuh masak ke, telur mentah ke, itu dari segi pemakanan, dari segi nutrisi tak ada beza sangat. Cuma dari segi keselamatan tu, itu yang anda perlu aware lah. Eva, ada seorang doktor kat TikTok claim gula yang menggemukkan. Gula tidak menggemukkan, tapi apa yang menggemukkan adalah pengambilan gula yang berlebihan, menyebabkan kalori berlebihan, itu yang menyebabkan kegemukan. Okey, satu lagi kesan gula yang boleh menyebabkan kegemukan secara tidak langsung adalah apabila kita makan produk gula ni, first, tinggi kalori. Kedua, kita cepat rasa lapar balik. Kenapa kita cepat rasa lapar? Ingat lagi, gula dalam darah naik secara mendadak, kemudian turun secara mendadak. Okey, apabila paras gula dalam darah turun secara drastik, itu yang menyebabkan kita rasa lapar. Okey. Sebab tu nasihat saya, kalau anda nak ambil simple karbohidrat, nasi putih ke roti putih ke, tak ada masalah. Dengan syarat anda seimbangkan dengan sayur-sayuran dan seimbangkan dengan protein. Apabila anda seimbangkan, apabila anda tambah protein dan juga fiber, kesan glycemic ataupun kesan gula dalam darah itu dia tidak begitu drastik. Dia akan naik steady, turun dan steady. Sebab tu beza kalau kita ambil simple carbs kosong dengan simple carbs dengan fiber and protein. Okay, Radik, kalau ganti gula biasa dengan monk sugar, okay tak in the long term? Sugar alternative. Thank you for the question. Sebab apa? Itu adalah topik yang berikutnya. Tapi sebelum tu saya nak explain dulu tentang detox. Okay? Detox ni saya ada cover dalam kelas yang minggu lepas, tapi nak tegaskan sekali lagi, sebab mitos dia kita perlu detox untuk cuci buah pinggang, cuci usus, cuci hati dan sebagainya. Actually, apabila kita tengok balik, detox ni apa yang sebenarnya yang dibuang? Okay? Adakah dia membuang heavy metal? Adakah dia membuang garam berlebihan? Adakah dia membuang bakteria jahat dalam perut kita? Itu kita tak tahu. Dan memang kalau kita tanya kepada orang yang jual produk detox ni, memang mereka tak boleh nak explain pun proses teliti detox ni. Sebab apa tak boleh explain? Sebab memang tak wujud, memang tak ada pun proses detox ni. Apabila kita minum air lemon, tiba-tiba boleh buang
benda-benda jahat dalam badan kita. Memang tak ada mekanisme pun. Dan kalau kita amalkan diet detox secara ekstrim, boleh memudaratkan lagi. Sebab apa? Apabila kita minum air terlalu banyak, itu menyebabkan darah kita menjadi terlalu cair ataupun kandungan garam dalam darah kita menjadi terlalu kurang lah. Itu dinamakan sebagai hyponatremia. Okay, maybe anda pernah baca dalam berita terpaksa pergi hospital ataupun koma disebabkan minum air terlalu banyak. Itu adalah hyponatremia. Dan juga kadang-kadang apabila produk detox ni tidak ada kelulusan KKM, tidak ada kelulusan mana-mana, dia campur main herba-herba itu herba ini, actually produk detox ini pun boleh mengandungi toksin ataupun racun daripada herba yang tiada kelulusan tersebut. Dan memang kajian pun tidak menyokong positif efek detox ni. Dan organ kita memang detox secara semula jadi. Okay? Antara organ detox kita adalah buah pinggang dan juga hati. Kita tidak boleh secara langsung menyebabkan detox, tapi apa yang kita boleh buat adalah menyokong organ kita supaya mereka boleh melakukan proses detoxification secara semula jadi. Jadi tak perlu minum air lemon. Apa yang kita boleh buat adalah mengamalkan pemakanan yang seimbang dan juga bersenam. Itu pun dah cukup bagus untuk kita sokong organ-organ kita. So apa yang saya nak jelaskan, daripada anda minum air lemon, halia, timun, pudina semua tu dengan niat untuk detox, tukar niat anda. Okay? Tak salah nak minum itu. Okay? Boleh je nak minum, actually ada benefitnya, tapi benefitnya adalah daripada kandungan vitamin C dan juga anda hydrate, anda dapat air yang secukupnya. Itu antara benefit air tersebut, bukannya untuk detox. Jadi nak minum tu tak salah, cuma ubah niat anda lah. So tak salah dengan syarat bukan untuk detox tapi untuk dapatkan vitamin dan juga untuk dapat hydration. Ni apa ni? Oh, satu lagi, ada tanya dalam grup tadi, betul ke lemon ni boleh bantu untuk pecah lemak? Okay, itu pun mitos, tak betul. So ini adalah daripada rumusan kajian. Okay. Basically saya rumuskan je lah conclusion dia. At present there is no compelling evidence, tiada bukti yang ketara untuk menyokong detox diet sebagai pengawalan berat badan ataupun toxin elimination. Okay, tiada bukti, tiada kajian. Okay, next, pemanis tiruan. Sekejap, ada soalan daripada Amtokai. Detox ni banyak guna lemon kan, asid mempengaruhi penghasilan asid. Okey, adakah asid daripada pemakanan boleh mempengaruhi penghasilan asid yang banyak? Okey. Dia tidak mempengaruhi penghasilan asid kita, tapi apa yang dia boleh efek adalah memberikan asid yang terlalu tinggi dalam badan kita. Okey, apa yang dimaksudkan asid adalah dari segi kita punya digestion asid penghadaman kita. Jadi kalau kita ambil minuman yang asid yang tinggi, bukan saja daripada lemon, mungkin kita minum minuman lain yang tinggi dengan asid, itu boleh menyebabkan kita rasa sakit perut, disebabkan oleh kandungan asid yang tinggi dalam perut kita. Dan sometimes kalau terlalu tinggi boleh menyebabkan gigi kita terhakis. Okay? Lapisan enamel pada gigi kita boleh terhakis disebabkan oleh kandungan asid yang terlalu tinggi. Tapi mostly jarang berlakulah, melainkan memang betul-betul fanatik mengamalkan diet detox ni. Alright, so next topik adalah pemanis tiruan. Daripada nama pun ada tiruan. Adakah artificial sweetener ni berbahaya ataupun boleh memberikan benefit? Actually pemanis tiruan ni asalnya dicipta untuk pesakit diabetik, untuk pesakit kencing manis. Sebab apa? Dia memberikan rasa manis tanpa menaikkan paras gula dalam darah seperti gula biasa. Sebab apa? Pemanis tiruan ni dia bukanlah sejenis karbohidrat. Dia sekadar memberi rasa manis pada lidah, namun dia tak ada kalori, dia tidak diserap dan tidak mempunyai efek sama seperti karbohidrat. Sebab tu antara marketing utama adalah untuk individu yang mempunyai kencing manis. Namun
sekarang ini pemanis tiruan ni lebih popular dalam kalangan orang yang nak diet. Sebab apa? Artificial sweetener ni dia tiada kalori. Actually adalah. Dia kalori dia 0 to 4 per serving. Namun dari segi dari segi undang-undang labeling boleh letak sebagai 0 kalori meskipun ada sedikit. Dan bercakap tentang pemanis tiruan, actually ada banyak jenis sebenarnya. Kita ada aspartame, sucralose, SK, saccharin, stevia dan macam Abang Radik kita cakap tadi, monk fruit. Dan dia lain jenis akan mempunyai lain kemanisan. Ada yang sampai 600 kali lebih manis, ada yang 200 kali lebih manis saja, dan ada yang tidak tahan suhu seperti aspartame. Jadi kalau yang nak gunakan dalam baking, nak masak kek, nak masak nak buat pancake dan sebagainya, tidak sesuai lah. Sebab tu saya sendiri lebih prefer guna sucralose. Sebab selain daripada minuman, kadang-kadang saya guna sucralose juga untuk buat pancake, protein pancake, french toast, untuk gantikan gula. Dan ADI ni bermaksud adequate daily intake. Maksudnya selagi anda berada dalam range ADI ini, pengambilan anda dikatakan sebagai selamat, safe. Okey, jadi kita tengok contoh ADI untuk aspartame bersamaan dengan 21 tin diet soda, 21 tin Pepsi Zero. Jadi untuk melebihi ADI ni sangat tidak realistik. Dalam keadaan normal, maybe kita minum 2 tin sehari, 1 tin, 3 tin. Jadi itu jauh lagi berada dalam nilai ADI. So pengambilan anda adalah selamat. Sama juga untuk benda lain, sucralose 31 sachet. Okay, siapa je yang ambil sampai banyak ni? Okay, even 31 sachet pun dikategorikan sebagai safe lah. Jadi untuk situasi realistik manusia biasa, kebanyakan pemanis ni anda ambil dalam range yang jauh di bawah ADI, jadi pengambilan anda adalah selamat. Malahan monk fruit, monk fruit dia tiada nilai ADI sebab memang tidak dapat dibuktikan pun dia punya side effect. Saya akan jelaskan secara detail lah tentang setiap jenis pemanis ni, apa mitos dia dan adakah benar ataupun salah. So untuk aspartame ni, dia punya mitos adalah boleh menyebabkan kanser otak. Namun American Cancer Society pun cakap tiada kaitan aspartame dan kanser. Maksudnya mitos tu tersebar daripada info yang salah. Boleh baca atas ni. Namun untuk aspartame ada pengecualiannya, iaitu untuk pesakit PKU, iaitu pesakit yang mempunyai penyakit phenylketonuria. Mereka tidak boleh ambil aspartame sebab badan mereka tidak boleh proses aspartame ni. Itu saja pengecualiannya. Namun mereka boleh ambil pemanis yang lain lah, seperti sucralose. Tiada side effect juga yang dapat dinyatakan. Untuk SK, dia diserap dan dibuang melalui air kencing saja, jadi dia tidak disimpan dalam badan. Ada kajian yang menunjukkan memberikan kesan negatif terhadap gut microbiome. Gut microbiome ni adalah bakteria baik dalam perut kita. Namun dalam kajian tersebut, dos yang tinggi telah diberikan dan juga jumlah subjek kajian yang sikit. Jadi dalam bukti dia, ini dikatakan tidak kukuh dan tidak realistik lah. Dan selain daripada itu, lebih 90 kajian menunjukkan SK ni adalah selamat. Okay, next adalah saccharin. Jarang digunakan dalam makanan kita, namun dikategorikan sebagai selamat. Okay, stevia. Stevia ni kenapa special adalah dia adalah sumber semula jadi. Maksudnya boleh dijumpai dalam alam sekitar kita. Sebab apa? Stevia ni adalah sejenis pokok. Dan ekstrak stevia adalah daripada daun dia. Namun pada suatu ketika dahulu, stevia ni pernah diharamkan di Amerika Syarikat pada tahun 1991. Namun bukan sebab stevia ini bahaya, tapi sebab stevia ini belum lagi ada info keselamatan. Anda perlu tahu, untuk produk-produk ni
mendapat kelulusan untuk produk-produk ni nak dijual secara komersial, mereka perlu perlu melalui proses ujian keselamatan. Jadi bermula dengan ujian makmal. Kalau itu lulus, terus kepada ujian tikus ataupun ujian haiwan. Kalau itu lulus, akhir sekali akan terus kepada human trial, ujian ke atas manusia. Dan kalau itu lulus, baru sesuatu produk itu dapat dijual di pasaran. Sebab tu dari situ juga nilai ADI ni dapat di-establish untuk kita mengetahui apa limit yang dikategorikan sebagai selamat. Jadi walaupun telah diharamkan pada tahun 1991, stevia ni mendapat kelulusan pada tahun 2008 setelah kajian yang cukup untuk mengetahui kesan dan dos yang selamat. So sebab tu sekarang ni pun produk yang mengandungi stevia ni sangat meluas di Malaysia, sangat popular sebagai alternatif untuk orang yang menghidap kencing manis dan juga untuk orang yang nak kurus. Dan monk fruit ni asal daripada China dan nama asalnya adalah Lohan Guo. Dia mendapat status generally recognized as safe sejak tahun 2010 lagi, jadi lebih muda berbanding stevia. Namun nilai ADI masih belum ditetapkan kerana tiada kesan negatif ditunjukkan walaupun dos yang tinggi diberikan dalam kajian haiwan. Maksudnya dia berikan dos ni tak ada side effect. Dos yang lebih tinggi tak ada side effect. Dos yang lebih tinggi lagi pun tak ada side effect. Jadi nilai ADI tidak dapat ditetapkan, not established. So kalau pemanis yang anda gunakan ni adalah tersenarai ni dan juga di dalam range ADI, okay, boleh dikatakan sebagai selamat. Tak ada masalah untuk ambil. Boleh back one slide. Yang mana Kak Ifah? Yang ni ke? Tak apa. Kalau terlepas mana-mana, boleh tengok rakaman lah. Rakaman kelas ni. Alright, mana tadi? Okay, selain daripada pemanis, ada juga satu lagi kategori pengganti gula iaitu sugar alcohols. Okay, dia adalah sorbitol, mannitol, xylitol. Jadi kalau anda beli sugar free chewing gum ke sugar free mint yang bagi berangin mulut tu, most likely dia mengandungi sugar alcohol. Dia bukanlah betul-betul zero kalori, namun sugar alcohol ni dari segi kalori dia maybe half ataupun kurang lagi berbanding dengan gula biasa. Dan sugar alcohol juga boleh didapati secara semula jadi. Dan kenapa dia popular dalam pengganti untuk chewing gum, even ubat gigi pun sometimes ada sugar alcohol, adalah dia tidak mengakibatkan cavities, iaitu tidak mengakibatkan gigi rongak. Sebab tu popular dalam pencuci mulut, chewing gum, dan juga mempunyai sifat menyejukkan. Yang kita rasa mulut berangin, sejuk mulut tu, itu sugar alcohol boleh buat. Jadi antara produk yang popular dalam yang mengandungi sugar alcohol adalah seperti sugar free syrup, kek, biskut, energy bar, gula-gula jam dan lain-lain. Manakala produk yang mengandungi pemanis ni lebih popular dalam minuman lah, Coke Zero, Pepsi Zero dan sebagainya. Tapi kesan sampingan daripada sugar alcohol ni, apa yang boleh berlaku adalah menyebabkan perut kita berangin, kembung perut ataupun cirit-berit. Itu side effect yang boleh berlaku anda kata pengambilan anda terlalu tinggi. Okay, selain daripada yang dinyatakan, antara kerisauan lain adalah adakah pemanis tiruan ni menyebabkan obesiti? Adakah pemanis tiruan ni menyebabkan gangguan dari segi gut microbiome ataupun bakteria baik dalam perut kita? Dan macam mana pula dari segi insulin? Okay, apa yang saya boleh rumuskan? Actually hasil kajian dia bercampur. Tiada jawapan yang konklusif. Ada yang cakap possible negative effect, ada yang cakap tak ada efek pun. Jadi nasihat saya, selagi penggunaan anda adalah sederhana dalam ADI, tak ada masalah. Dan pada masa yang sama, amalkan pemakanan yang sihat dan aktif bersenam, aktif lifestyle. So nak guna pemanis tiruan ni sebagai ganti gula anda, no problem. Saya sendiri pun memang amalkan, memang guna pengganti gula. So ini adalah rumusan daripada beberapa kajian. Firstly adalah dari segi non-sugar sweetness and health outcome. Okay, untuk kajian ni dia cakap
buat masa sekarang ni tiada kesan negatif yang boleh ditentukan, namun kajian yang lebih lagi perlu dijalankan pada masa hadapan untuk menentukan betul-betul selamat ataupun tidak, ataupun maybe ada side effect yang tersembunyi. Okay, dari segi glycemic impact ataupun dari segi insulin, was not found to elevate blood glucose level, so dia tidak mengganggu insulin, tidak mengganggu gula dalam darah. Untuk gut microbiota, ini yang saya cakap sebagai tidak konklusif. Ada kajian yang menunjukkan negative effect, ada yang menunjukkan tak ada masalah pun. Jadi conclusion daripada kajian ni, daripada review ni adalah maybe kajian yang lebih diperlukan untuk menentukan sama ada dia memberikan negative effect terhadap gut microbiome. Okay? So sebab tu saya cakap, selagi pengambilan anda dalam ADI pada masa yang sama anda mengamalkan gaya hidup yang sihat, anda tak perlu terlalu risau tentang pengambilan pengganti gula ini. Right. So harapnya dapat menjawab soalan Radik tadi. So actually even pengganti gula ni, Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri pun galakkan. Tak adalah galakkan, maksudnya memberikan, galakkanlah sebagai alternatif kepada gula pasir. Okay. Ini adalah post daripada nutritionist KKM. Minum air tebu sama macam makan gula ke? Yes, sebab dalam tebu ada gula. Dan kalau nak tahu, sebenarnya gula pasir pun boleh dihasilkan daripada tebu. Cumanya bezanya air tebu ni selain daripada gula, adalah sedikit mineral dan sedikit vitamin. Tapi at the same time, tak adalah nak katakan gula tebu ni, air tebu ni sangat sihat. Okay, nak minum tak ada masalah, tapi berpada. Okay, next mitos adalah kita perlu makan dengan kerap untuk tingkatkan metabolisme. Okay, ada yang cakap kita perlu makan 6 kali sehari untuk memastikan metabolisme kita kekal tinggi. Tapi ini tak betul, ini salah. Okay, metabolisme kita memang akan meningkat selepas makan. Namun itu adalah disebabkan oleh kuantiti makanan kita. Jadi kalau kita makan kerap namun sedikit kuantiti, okay, peningkatan metabolisme kita akan sikit lah. Kalau kita makan kurang tapi jumlah hidangan yang lebih besar, peningkatan metabolisme yang lebih tinggi. Jadi tak perlu risau pun meal timing ni. Nak makan 2 kali ke 3 kali ke 6 kali sehari, tak perlu risau. Jumlah dan waktu tak penting. Apa yang lebih penting adalah kalori harian dan juga keseimbangan pemakanan kita lah. Ada fiber, ada protein dan juga aktiviti fizikal. Okey, carrot membantu penglihatan malam. Okey, kalau yang selalu tengok kartun tu, Cartoon Network ke Bugs Bunny, akan nampak lah maybe dia cakap ataupun tengok kartun tu, lepas makan carrot boleh tengok pada waktu malam, penglihatan pada waktu malam lebih cerah. Okey, memang betul carrot ni tinggi dengan beta karotin, dan beta karotin ni akan ditukarkan kepada vitamin A dalam badan, dan antara fungsi vitamin A adalah untuk kesihatan mata. Okey, memang betul. Namun tidak bermakna carrot saja yang bagus untuk kesihatan mata. Banyak lagi sumber yang mengandungi vitamin A. Basically kalau anda tengok sesebuah sayur-sayuran ataupun buah itu berwarna oranye, kebarangkaliannya mengandungi vitamin A yang tinggi. Okey. Mitos ini sebenarnya datang daripada zaman Perang Dunia Kedua lagi, iaitu British Royal Air Force telah mencipta satu radar untuk mengesan pesawat Jerman. Namun untuk melindungi rahsia teknologi radar ini, British Royal Air Force dia claim sebenarnya pilot mereka telah diberikan carrot yang banyak, dan itu sebenarnya kenapa mereka boleh melihat pesawat musuh, pesawat Jerman pada waktu malam. Basically dia cipta statement palsu ini untuk melindungi teknologi radar mereka lah. Mereka kata sebenarnya rahsia dia adalah makan carrot yang banyak. Okay, dan bukan untuk tentera saja, malahan poster makan carrot untuk penglihatan waktu malam ni telah tersebar kepada publik. Okay, anda boleh tengok poster sebelah kanan ni. Dan daripada situ
mitos ini telah tersebar ke seluruh dunia. Basically itulah kisah dia. Menarik kan? Okey, Kak Eva, macam mana pula dengan makan malam meningkatkan risiko obesiti? Itu soalan yang sangat bagus juga dan memang saya ada cover dalam subtopik malam ni. Okey, next. Makanan bakar punca kanser. Ada yang pernah dengar tak ni? Makan benda-benda yang bergoreng ataupun makan benda-benda yang ada warna hitam tu boleh menyebabkan kanser. Yes, Kak Tati, sate. Okey, sebenarnya ada kebenaran dalam statement ni. Sebab apa? Ada kajian yang diterbitkan yang menunjukkan makanan yang telah dibakar, bukan bakar saja, makanan yang telah dibakar, digoreng, basically makanan yang ada warna perang-perang, warna brown dan juga warna hitam-hitam tu, itu akan mengandungi heterocyclic amines ataupun HCA. Dan kajian menunjukkan HCA ni menyebabkan kanser dalam haiwan. Okey. Bukan saja dalam sate tapi dalam roti, dalam kentang, basically karbohidrat ataupun protein yang telah didedahkan pada suhu yang tinggi akan mengandungi HCA. Jadi daripada situ mitos tersebar makanan barbecue ataupun makanan bergoreng menyebabkan kanser. Memang popular lah pada satu ketika dahulu apabila kajian ini diterbitkan, tiba-tiba semua media outlet, semua artikel, semua orang share dalam WhatsApp lah, itulah inilah, dia cakap makanan bakar ni menyebabkan kanser dan dia quote kajian yang dipublish ini. Namun apa yang ramai tak tahu ataupun apa yang ramai tidak selidik dengan lebih dalam, sebenarnya kajian tu dia menggunakan dos 100 kali ganda lebih tinggi daripada apa manusia yang normal didedahkan. Jadi memang betul HCA itu menyebabkan kanser, tapi dia memberikan dos yang jauh lebih tinggi dalam haiwan tersebut. Jadi dalam situasi yang normal, dalam keadaan yang biasa, perkaitan HCA dengan kanser ni tidak signifikan. Jadi tak perlu risaulah sebenarnya. Okay, kalau kita makan dalam keadaan biasa, makan dalam jumlah yang manusia biasa makan, tak adalah makan sampai 200 cucuk sate sekali makan. Okay, kalau kita makan 10 cucuk pun should be dalam range yang normal lagi. Ini antara kisah di mana kajian membuatkan statement, namun orang yang sebarkan info ni tidak lihat secara detail lah. Itu yang saya nak cuba sampaikan. Okay, dan even American Cancer Society pun cakap, so far reviews of studies done in groups of people, epidemiological studies, suggest that diethylamide is likely to be related to risk for most types of cancer. Jadi tiada bukti yang kukuh dapat ditunjukkan pengambilan HCA dalam keadaan yang normal boleh menyebabkan kanser. Right, next. Organik jauh lebih baik. Ini pun saya akan go through secara pantas, namun berdasarkan kajian actually tiada bukti yang kukuh, actually bercampur. Ada kajian yang menunjukkan makanan organik ni lebih bernutrisi, ada kajian yang cakap actually dari segi nutrisi, dari segi vitamin, mineral semuanya sama sahaja antara organik and non-organik. Dan memang betul organik ni dari segi pendedahan kepada toksin, racun dan bakteria tahan antibiotik ataupun antibiotic resistant bacteria lebih kurang. Jadi lebih baguslah kan organik ni. Namun anda perlu tahu untuk kebanyakan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk dijual di pasaran, mereka juga perlu melalui proses di mana kandungan racun, kandungan bakteria, kandungan apa semua tu melepasi ataupun tidak melebihi paras yang ditetapkan. Maksudnya kalau anda beli bukan organik pun, yes, memang akan ada saki-baki racun, itu memang tidak dapat dibuang 100%, namun apa yang anda beli itu adalah berada di paras yang selamat yang telah ditetapkan oleh badan yang bertanggungjawab. So konklusi apa yang saya boleh berikan kepada anda,
ketika ini tiada bukti yang kukuh menunjukkan kelebihan organik jauh lebih bagus berbanding dengan yang biasa. Namun kalau anda nak beli organik ke, nak beli jenis-jenis alternatif yang lebih bagus ni, beli ikut kemampuan anda. Okay, sebab apa organik ni jauh lebih mahal berbanding yang biasa. Kalau tak mampu, tiada paksaan untuk anda beli dan tidak bermakna anda rugi. Okay? Dan organic junk food pun tetap junk food. Okay? Organic French fries pun tetaplah French fries, tetap berminyak, tetap tinggi kalori. So, konklusinya bergantung kepada anda. Kalau rasa mampu, rasa nak beli organik, dipersilakan. So next, GMO iaitu genetically modified organism. Okay? Ternakan ataupun tumbuhan yang telah dimodifikasi dari segi genetik. Kenapa berlakunya GMO ni? Dia telah dicipta untuk menghasilkan ternakan ataupun tumbuhan lah mostly, untuk menghasilkan tumbuhan yang tahan lasak, tahan serangan virus ataupun serangga, boleh mengandungi lebih banyak zat dan secara keseluruhan akan membawa hasil yang lebih banyak. Maksudnya buah yang lebih banyak dan juga lebih berisi. Itu antara sebabnya GMO ni dihasilkan. Namun, kalau anda nak tahu, sebenarnya perubahan genetik ni bukanlah sesuatu yang baru. Actually, manusia telah lama melakukan pemilihan genetik dalam ternakan ataupun tanaman melalui pemilihan pembiakan ataupun pembiakan terpilih yang dinamai sebagai selective breeding. Namun GMO ni dia lebih detail lah, dia lebih ubah genetik secara terperinci. Jadi dari situlah ada orang yang risau apabila kita ubah genetik tumbuhan ni, genetik ternakan boleh memberikan kesan negatif. Okay, apa yang conteng ni? Alright. Okay, tapi dari segi konklusinya, setakat ini tiada kajian yang dapat membuktikan kesan negatif GMO ni jauh mengatasi kesan negatif GMO ni. Dari segi positif dan negatif, positif itu lebih lagi berbanding dengan negatif. Okay? Dari segi kesihatan dan juga persekitaran. Okay, kebaikan jauh mengatasi potensi keburukan. The benefits far outweighs the potential negativity. Namun, disebabkan GMO ni masih lagi baru, kajian jangka masa panjang diperlukan untuk mendapat jawapan yang lebih kukuh, terutamanya untuk GMO yang barulah. Okay. Selain daripada tanaman yang tahan lasak, tahan serangan virus dan mengandungi lebih banyak zat ni, satu yang saya nak kongsi adalah tentang masalah kekurangan zat vitamin A dalam negara yang miskin lah, ataupun negara yang masih membangun seperti negara-negara di Afrika. Jadi antara cara saintis nak cuba mengatasi masalah kekurangan vitamin A ni adalah dengan menghasilkan GMO golden rice, nasi warna emas ni. Okay, kalau anda ingat lagi, warna kuning ni disebabkan oleh vitamin A. Jadi secara dari awal-awal lagi, nasi ataupun beras ini mengandungi kandungan vitamin A yang tinggi. Jadi dengan menghasilkan GMO ini, ia telah merawat ataupun telah menyembuh kebanyakan malnutrisi untuk vitamin A di negara tersebut. Simple je. Okay, dengan menghasilkan beras yang secara semula jadi tinggi dengan vitamin A. Ini adalah hasil GMO dan di mana ia telah merawat ataupun memberikan benefit yang sangat besar, terutamanya kepada negara-negara miskin ni. Sebab apa? Mereka nak beli suplemen mahal sangat. Jadi why not kita ubah supaya makanan ruji mereka mengandungi lebih banyak zat. Itu boleh membantu. Golden rice. GMO tu macam durian D24 tu ke? Yes, betul. Itu antara produk GMO lah. Khasiat carrot sama tak macam sayur hijau lain? Okay, dari segi tumbuhan, buah-buahan ke sayur-sayuran, setiap tumbuh-tumbuhan ni mempunyai khasiat yang berbeza. Sebab apa? Vitamin dan mineral ada banyak. Mustahil untuk sesebuah tumbuhan itu mengandungi kesemua vitamin dan mineral. Jadi nasihat yang umum adalah
kita ambil 3 hidangan sayur-sayuran dalam sehari dan 2 hidangan buah-buahan, pada masa yang sama kita pelbagaikan sumber tumbuhan kita. Okey. Dengan mempelbagaikan sumber tumbuhan kita, kita dapat mempelbagaikan mikronutrien dan memastikan kita dapat semuanya dengan lengkap. Satu lagi cara nak tahu untuk pelbagaikan adalah dari segi pelbagaikan dari segi warna. Okey, kita ambil buah warna merah, kemudian kita ambil buah warna oranye, kemudian sayur hijau, kemudian sayur purple, kita pelbagaikan. Itu dapat memastikan kita dapat zat yang secukupnya tanpa kita kira terlalu detail buah ini ada zat apa, buah itu ada vitamin apa. So tak perlu risau, tak perlu terlalu detail pun. Okay, ini antara soalan yang saya sering dapat, iaitu coach, boleh tak saya makan ni? Boleh tak saya makan itu? Okay, jawapannya boleh. Seperti yang dikongsikan dalam kelas pertama dan kedua, anda nak makan apa pun tak ada masalah. Yang penting untuk mencapai weight loss, anda perlu berada dalam calorie deficit. Okay, nak makan apa pun tak kisah. Namun pada masa yang sama, pastikan pemakanan harian anda itu berkhasiat. Okay, ada fiber, ada vitamin, ada mineral. Jangan tengok kalori saja, pastikan berkhasiat juga. Pastikan mengenyangkan. Okay, itu penting untuk kita tahan lama. Macam mana nak pastikan kita kenyang? Tinggikan fiber, tinggikan protein. Dan kalau anda follow peraturan tu, anda boleh apply 80-20 rule. Macam mana 80-20 rule tu? 80% daripada pemakanan anda adalah benda yang berkhasiat, benda yang tidak tinggi kalori. Namun 20% daripada pemakanan tersebut, anda nak makan pizza ke, nak makan donat, nak makan aiskrim dan sebagainya, no problem. Contoh, anda keperluan harian adalah 2000 kalori. Jadi 20% daripada 2000 ni 400 kan? Betul. So 400 kalori ni anda nak makan pizza ke, nak makan aiskrim, nak makan apa, terpulang. Dengan syarat 1600 tu cuba makan benda yang berkhasiat. So tak ada halangan untuk anda nak makan kuih, nak makan aiskrim, nak makan donat, McD dan sebagainya, dengan syarat bijak manage kalori harian anda. Sebab tu saya ada share juga tentang cheat day versus cheat meal. So kalau terlepas tu boleh refer kelas-kelas sebelum ni. So tiada halangan untuk anda nak makan apa pun dengan syarat pandai nak manage dan kawal portion, everything in moderation. Next. Okay. Durian. Ini saya buat slide ni waktu musim durian. Sebab banyak je mitos tentang durian. Pertama, kita tak boleh makan durian ketika berdiet. Sekali lagi, nak makan apa tu depends on kalori, overall pemakanan anda. Kedua, durian menyebabkan badan panas. Actually ini bukan mitos sangat, actually ada logiknya. Sebab apa? Durian ni dia tinggi dengan sulfur containing compounds. Sulfur ni boleh menyebabkan badan kita rasa panas. Itu antara kesan sulfur ni, dan sensitivity bergantung kepada genetik masing-masing. Contohnya ada orang yang makan durian sampai 2 biji pun tak ada kesan rasa panas. Ada certain orang makan 2 ulas badan dah start rasa panas. Okay? Dia rasa je panas, tidak semestinya suhu badan betul-betul meningkat. Ini memang betul disebabkan oleh durian mengandungi sulfur yang tinggi. Ketiga, kita tidak boleh minum minuman gas ataupun air kopi bersama durian. Ini juga ada kebenaran dalam mitos ni. Sebab apa? Minuman bergas, minuman kopi, dia tinggi dengan kafein, dan durian juga tinggi dengan potasium. Okay, kenapa ini perlu awas adalah untuk orang yang mempunyai masalah jantung, diet mereka perlu rendah kafein, perlu rendah potasium. Kenapa? Kalau potasium yang tinggi boleh menyebabkan gangguan pada jantung, boleh menyebabkan serangan jantung disebabkan potasium yang tinggi dan juga disebabkan oleh kafein. Bukan saja durian, actually orang yang mempunyai masalah jantung perlu jaga keseluruhan potasium. Bukan saja durian,
even pisang pun tinggi dengan potasium. Jadi untuk orang yang mempunyai masalah jantung, selalunya dietitian akan bagi tahulah apa senarai buah-buahan, sayur-sayuran yang boleh ambil, apa yang tidak boleh ambil. Okey, nombor 4, mitos diet pula. Durian mengandungi kolesterol. Tidak, kolesterol hanya boleh didapati dalam haiwan. Jadi durian tak ada kolesterol, kelapa tak ada kolesterol. Okey, nombor 5, durian plus buah pisang, buah nangka, buah terung, buah cempedak itu tidak bagus. Okey, itu sama macam saya cakap tadi. Durian kalau kita makan dengan buah lain yang tinggi dengan potasium boleh menyebabkan gangguan pada jantung kita. Okay? Even orang normal pun boleh menyebabkan heart rate yang tinggi. Apatah lagi orang yang sudah mempunyai masalah jantung ataupun masalah buah pinggang. Okay? Buah pinggang pun perlu limit potasium intake. So ada juga kebenaran mitos-mitos durian ni, namun untuk orang normal tak ada masalah. Untuk orang yang mempunyai masalah tertentu seperti masalah jantung, masalah buah pinggang, mereka perlu limit intake durian mereka. Alright. Next mitos adalah senaman untuk bahagian ... Maksudnya buat senaman perut untuk buang lemak perut, buat senaman kaki untuk buang lemak paha. Okay? Buat senaman ni untuk buang lemak pipi. Jadi ini sebenarnya dinamakan sebagai spot reduction dan adalah satu mitos, tak betul pun. Apa yang kita boleh buat adalah berada dalam kalori deficit untuk burn lemak. Itu apa yang kita boleh kontrol. Namun apa yang kita tidak boleh kontrol adalah bahagian mana lemak tersebut akan dibakar. Itu kita tak boleh kontrol dan itu dipengaruhi oleh genetik masing-masing. Dan kalau anda boleh tengok pada bahagian rajah kanan ni, itu adalah pengedaran ataupun fat distribution yang lazim. Untuk lelaki mostly pada bahagian perut dan juga bahagian paha ni, sebab tu lelaki mostly lebih perut buncit, manakala untuk wanita lebih kepada pinggul, paha dan perut. Okay, ini dinamakan sebagai apple shape untuk lelaki, apple lah tu kan. Manakala untuk wanita lebih kepada pear shape, fat distribution. Dan bahagian inilah yang paling degil dan paling last badan kita nak buang lemak. Jadi maybe anda berada dalam kalori deficit, anda dah weight loss, namun anda tengok kat perut ni banyak lagi lah. Memang betul, sebab di situ adalah bahagian last paling badan kita nak buang. Jadi sebab tu nak dapatkan six pack, nak dapatkan perut yang betul-betul flat, agak mencabarlah. Okay, mengambil konsistensi dan mengambil dedikasi anda untuk berterusan dalam kalori deficit. Sejak boleh rentas negeri ni, lemak perut kembali. Itulah kan. Dengan musim raya ni, banyak cuti, banyak kenduri. Bersukan berpeluh bakar lemak. Okey, peluh tidak directly correlate dengan pembakaran lemak. Okey, peluh ni dia adalah mekanisme untuk sejukkan badan. Tapi tidak bermakna peluh yang tinggi akan membakar lemak yang banyak. Kalau macam tu, baik kita berjemur bawah panas, kita pakai baju tebal-tebal, kita berpeluh dengan lebih dan kita akan bakar lemak. Okey, itu tak betul. Namun apa yang betul adalah senaman intensiti tinggi akan menyebabkan kita berpeluh dengan lebih, dan senaman intensiti tinggi itu yang akan membakar kalori yang banyak. Tapi dari segi peluh itu sendiri bukan directly correlate dengan pembakaran lemak. Okay? Dan ada juga orang yang tak duduk pun dah boleh berpeluh. Dan ada orang yang bersukan pun badan tak berpeluh. Okay? Itu juga depends on genetik masing-masing. Alright. Okay, kita akan go through. Ada banyak lagi. Okay, makanan yang menyebabkan perut berangin. Contoh kita makan even makan buah tertentu boleh menyebabkan perut berangin, kita sendawa, kita buang angin dan sebagainya. Ini boleh diattributkan, boleh disebabkan oleh FODMAP. FODMAP ni adalah akronim untuk
fermentable, oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyols, iaitu antara kategori karbohidrat yang ni lah yang mengandungi karbohidrat oligo, disaccharide, monosaccharide, polyols. Jadi bukan semualah, bukan semua dalam senarai ini akan menyebabkan perut berangin. Dia bergantung kepada individu. Contohnya ada individu yang makan buah apple, perut berangin. Ada individu lain makan susu, perut berangin. Jadi kalau yang mengalami kembung perut, perut berangin dan sebagainya, anda lihat pada senarai FODMAP ni, adakah makanan tersebut terkandung. Kalau terkandung, maksudnya memang badan anda lah tak boleh nak hadam, tak boleh nak proses makanan tersebut. So, ini lebih common bagi individu yang mempunyai IBS ataupun Irritable Bowel Syndrome, di mana kebanyakan makanan ni mereka tak boleh ambil lah, akan menyebabkan gangguan perut. So, kalau anda kerap perut berangin, maybe anda boleh refer kepada senarai makanan FODMAP ni, adakah terkandung di antaranya. Next, Halia tak ada dalam FODMAP ke? Actually Halia ada, tapi maybe tak ada dalam infografik ni lah. So kalau nak senarai yang lebih detail, boleh Google je lah, list of FODMAP. Okay, ni ada yang tanya dalam grup tadi, makanan pedas boleh tingkatkan metabolisme, betul ataupun mitos? Apabila kita makan benda-benda pedas, itu akan meningkatkan kadar metabolisme, kadar pembakaran kalori kita. Sebelum saya explain, apa pendapat anda? Betul ataupun tidak statement ni? Makanan pedas boleh tingkatkan metabolisme. Kan kita makan pedas kan, kita rasa badan panas, kita rasa peluh. Adakah itu disebabkan oleh peningkatan metabolisme ataupun dia sekadar persepsi sahaja? Alright, okay, jawapannya actually memang betul. Okay, ini adalah berdasarkan saya rumuskan daripada meta-analisis. Kalau nak tahu, meta-analisis ni adalah kajian yang melihat pelbagai jenis kajian dan merumuskan satu konklusi ataupun dia rumuskan satu jawapan yang lebih kukuh lah. Jadi meta-analisis ni adalah kajian yang agak bagus untuk anda dapatkan rujukan. So, makanan pedas, antara kompaun yang memberikan sifat pedas itu adalah capsaicin dan satu lagi adalah capsaicate. Kompaun inilah yang menyebabkan kita rasa pedas. Jadi contohnya cili api mengandungi capsaicin yang jauh lebih tinggi berbanding dengan cili benggala, okay? Bell peppers yang dikatakan memang tak pedas langsung. Itu disebabkan oleh kandungan capsaicin. Dan apa yang saya translate daripada conclusion ni, capsaicin dan capsaicate kedua-duanya mengubah energy expenditure ataupun perbelanjaan tenaga dan meningkatkan fat oxidation. Memang betul, terutamanya pada dos yang tinggi. Tambahan, macam mana dia boleh membantu dalam weight management adalah dengan dia suppress appetite. Apabila kita makan benda-benda pedas ni, kita kurang rasa lapar dan bila kita makan tu mudah untuk rasa kenyang. Maksudnya kita tak ada tendensi untuk makan dengan lebih. Nah, ini betul. Namun kesannya agak sedikit. Okay, apabila tengok balik kepada kajian tu, pembakaran kalori yang lebih pun maybe 45%, maybe paling banyak pun 100 kalori. Jadi dia membantu tapi sangat sedikit sahaja. Dan penambahan dengan sengaja dalam diet mampu membantu dalam pengawalan berat badan meskipun sederhana. Maksudnya bukannya nak katakan anda makan cili-cili semua ni boleh kurus esoknya. Tidak. Dia boleh membantu namun sangat sedikit. Tapi kalau anda nak gunakan sebagai satu makanan untuk membantu dalam weight loss anda dah jaga kalori, anda dah exercise dan anda nak gunakan makanan pedas ni, boleh, tak ada masalah. Dan sebab itu juga sebenarnya kalau anda tahu, dalam produk fat burner mostly akan mengandungi capsaicin sebab memang antara kompaun yang aktif yang membantu dalam metabolisme dan juga fat burning. Mana capsaicin? Ini dia, capsaicin max. Okay, selain daripada itu, kafein pun kalau anda minum kopi, minum teh boleh membantu dalam
weight loss. Dan satu lagi saya nak tambah, green tea membantu juga dalam fat oxidation dan juga weight management. Sebab dalam green tea mengandungi polyols dan EGCG. EGCG ni dia meningkatkan fat oxidation. Jadi kalau anda tak ambil suplemen fat burner pun, anda masih boleh mendapat benefitnya kalau anda minum green tea, ambil minuman berkafein, green tea pun ada kafein, ataupun ambil kopi pun boleh, dan anda ambil makanan yang pedas sikit, mengandungi capsaicin. Secara semula jadi ada compound yang boleh membantu untuk weight loss journey anda. Namun sikit saja. Kalau anda tanya saya, maybe dalam 1 to 2% saja dia punya significance kepada weight management kita. So paling utama adalah daripada diet dan exercise, untuk benda-benda ni just tambahan saja yang boleh membantu. Alright. Clear? Clear. Boleh tapi sikit je prosesnya. Okay, betul Kak Ifah. Okay, ni apa? Okay. Okay, tadi ada yang tanya, makan malam boleh menyebabkan kegemukan tak? Kak Ifah juga yang tanya, macam mana pula dengan makan malam meningkatkan risiko obesiti? Okay. Seperti mana yang kita ketahui, kegemukan ataupun peningkatan lemak dalam badan disebabkan oleh kalori berlebihan. Itu sebenarnya punca kegemukan. Namun, kalau kita makan lewat malam, itu akan menyebabkan kecelaruan hormon, terutamanya hormon leptin dan ghrelin, hormon yang mengawal kekenyangan, kelaparan, dan juga hormon yang mengawal tahap aktiviti fizikal. Apabila berlaku kecelaruan hormon tersebut, hormon kita imbalance, itu akan memberikan tendensi ataupun kecenderungan untuk kita mengambil kalori dengan lebih. Kenapa? Sebab kita asyik rasa lapar, bila dah makan banyak pun kurang rasa kenyang, kemudian kita punya aktiviti fizikal pun kurang, kita kurang bergerak, jadi kalori intake kita akan meningkat, kalori output kita akan berkurangan, dan itu sebenarnya macam mana makan lewat malam itu boleh menyebabkan kegemukan. Dia tidak direct, tapi dia secara tidak langsung dia akan memberikan satu kesan yang berantai. Maksudnya dia menyebabkan kecelaruan hormon, dan kecelaruan hormon tersebutlah yang menyebabkan kita mengambil kalori secara berlebihan, dan kalori yang lebihan tersebut yang menyebabkan kegemukan. Jadi ada kesinambungannya, ada faktanya yang dapat menjelaskan kenapa makan lewat malam ni menyebabkan kegemukan, meskipun yang penting adalah kalori. Tapi untuk topik ni saya akan explain dengan lebih lanjut pada kelas berikutnya, iaitu tentang chrononutrition. So beberapa mitos yang lebih ringkas. Madu asli tidak dimakan semut. Tidak. Ini dipengaruhi oleh kandungan air dalam madu tersebut. Kalau kandungan air terlalu kurang, semut memang tidak akan makan ataupun tidak akan hurung madu tersebut. Next, minum air selepas makan tak bagus. Ini juga tidak betul, salah satu mitos. Diet bermakna tidak makan nasi, tak betul. Apa yang penting adalah kalori defisit. Tak kisahlah nak makan nasi ke, nak makan pasta, roti ke, yang penting kawal kalori. Jus buah-buahan adalah sihat. Ini bergantung kepada jus apa yang anda minum. Adakah jus tersebut telah ditapis dan telah ditambah dengan banyak gula, seperti yang anda boleh beli di kebanyakan kedai-kedai runcit ataupun kedai restoran pun kadang dia tapis dan tambah gula, tambah susu pekat. Itu pun tak begitu bagus. Tapi kalau anda nak buat jus buah-buahan yang lebih bagus, kalau boleh jangan tapis. Sebab apa? Apabila kita tapis, kita dah buang dia punya fiber dan juga mikronutrien yang lekat pada fiber tersebut. So kalau boleh jangan tapis sangatlah, dan jangan tambah gula berlebihan. Okay, pada pendapat saya, gula yang telah ada secara semula jadi pada buah-buahan tersebut pun dah cukup untuk memberikan rasa manis yang sedap. Ataupun kalau nak tambah manis lagi, gunalah artificial sweetener. Next, microwave menyebabkan makanan hilang nutrisi. Ini pun tidak betul, dan ada juga kajian yang membandingkan microwave dengan rebus. Microwave lebih bagus sebab lagi sikit kehilangan nutrisinya berbanding dengan
sayur-sayuran yang telah direbus untuk masa yang lama, itu lebih banyak kehilangan nutriennya. Next, anda perlu suplemen ataupun suplemen ni bazir duit. Okay, ada dua argument, namun ini bergantung. Suplemen ni hanya boleh memberikan benefit kepada orang yang memerlukan. Kalau tak ada keperluan, suplemen ini bazir duit sahaja ataupun boleh memberikan kemudaratan. Jadi, anda nak ambil suplemen apa, please tengok kepada situasi anda, sama ada perlu ataupun tidak, dan refer kepada pakar. Sama ada tanya nutritionist ataupun tanya farmasis, tanya doktor anda, perlu ataupun tidak sesuatu suplemen tersebut. Okay, ada benefitnya jika digunakan dengan betul. Next, anda perlu sarapan, wajib. Okay, ini bergantung kepada individu. Actually, ada certain orang yang memang tak boleh skip breakfast, yang memang perlu ada meal di awal hari. Ada orang yang tak ada masalah untuk skip breakfast ataupun mereka bersarapan dengan minum air, minum kopi, itu pun dah cukup. Okay, ini sangat individual. Dan sebab itu juga kenapa manusia ni boleh berpuasa. Okay, kenapa kita boleh berpuasa tanpa rasa lapar dan boleh kekal energi. Sebab perut kita antara organ yang paling mudah untuk adapt. So, tiada kewajipan kalau tak perlu, dan kalau anda perlu breakfast, tak digalakkan untuk skip. Okay, ini sangat individual dan saya akan explain dengan lebih lanjut dalam kelas berikutnya. Next, kurus itu sihat tidak semestinya. Okay, banyak lagi penentu kesihatan selain daripada kurus. Sebab tu nama program pun bukan soal kurus. Next, vitamin C untuk demam. Ini pun kajian gagal membuktikan apabila kita demam, pengambilan vitamin C yang tinggi tidak dapat memendekkan tempoh demam tersebut, tidak akan menyembuhkan demam tersebut. Actually, keperluan vitamin C harian adalah 65 hingga 90 mg saja. Tak perlu ambil sampai 1000, 2000, 4000. Okay. Dan apabila kita demam pun actually tak perlu ambil secara tinggi. Okay, just amalkan pemakanan yang biasa, yang seimbang, dan kita ambil daripada buah-buahan pun dah cukup untuk mendapatkan vitamin C yang secukupnya. Okay, antara pelbagai jenis nutrien, pelbagai jenis vitamin, vitamin C adalah antara yang paling jarang kita dengar orang kekurangan nutrisi. Okay, antara yang lebih common adalah iron deficiency, kekurangan zat besi. Itu lebih common sebenarnya berbandingan vitamin C. Next, makanan proses tak bagus. Ini juga bergantung apa yang dimaksudkan dengan proses tersebut. Adakah buah-buahan yang telah dipotong, itu pun proses juga. Adakah sayur-sayuran yang telah melalui fresh frozen? Okay, fresh frozen pun walaupun diproses, walaupun sejuk beku, namun proses fresh frozen ni actually dia boleh retain kebanyakan nutrisi original. Jadi kita tak bolehlah kata dia tak bagus. Manakala kalau makanan seperti hot dog yang telah ditambah dengan bahan pengawet telah kurang dia punya nutrien, itu baru kita katakan makanan proses yang tidak bagus. Tapi kalau kita nak generalize, kita katakan semua makanan proses itu tak bagus, itu tidak betul. Kita perlu tengok balik apa proses yang telah dilalui untuk menghasilkan makanan tersebut. Okay, macam saya cakap, maybe sayur-sayuran flash frozen, itu masih lagi bagus. Ataupun makanan bertin tapi tanpa bahan pengawet tambahan, itu pun not bad juga. So, depends lah kepada proses apa yang telah dilalui. Jangan kita nak generalize saja. And then untuk pantang larang juga, ini lebih kepada budaya. Contohnya pantang larang ketika mengandung, ketika bersalin, ataupun yang kita selalu dengar, apabila kita luka tak boleh ambil ayam, tak boleh ambil daging, tak boleh ambil telur. Nak makan kicap pun tak boleh sebab menyebabkan parut kita hitam dan sebagainya. Okay, tak boleh mandi malam, nanti air masuk paru-paru. Okay, makanan panas dan sejuk dan sebagainya. Untuk mostly daripada ini lebih kepada mitos lah. Actually dari segi bukti, dari segi kajian saintifik, tiada yang dapat membuktikan pun. Tapi kenapa doktor, kenapa dietitian, kenapa nutritionist, contoh ada jumpa klien, kenapa kita orang tak bergaduh lah dengan klien, sebab
sama seperti agama, kita menghormati budaya masing-masing. Kita tak adalah paksa dia nak mengubah persepsi dia disebabkan oleh itulah budaya dia. Jadi contohnya kalau ada orang yang cakap dia tak boleh makan ayam, tak boleh makan daging kalau luka, tak apa, itu adalah kepercayaan dia, tak nak gaduh banyak, tapi at least cuba dapatkan protein daripada susu, daripada ikan. Sebab apa? Apabila kita luka, apabila kita ada kecederaan, sebenarnya antara nutrien yang kita perlukan lebih adalah protein. Jadi apabila kita luka, kemudian kita tak ambil ayam, kita tak ambil daging, kita kurang protein, sebenarnya itu boleh memudaratkan dan boleh melambatkan lagi proses pemulihan kelukaan kita. Jadi itu terpulanglah kepada kepercayaan masing-masing, sama ada nak masih percaya ataupun tidak. Tapi at the same time dia anda perlu tengok jugalah kepada apa pendapat kajian dan juga pendapat saintifik. Nak follow itu terpulang kepada penilaian dan pendirian masing-masing, tapi jangan sampai apa yang anda percaya itu memudaratkan anda. Alright. So, apa yang kita boleh pelajari daripada keseluruhan kelas malam ni? Dah sejam setengah dah. Minta maaf ambil masa lambat sikit. Sebab banyak apa yang nak cover. Ini pun tak semua saya dapat cover. Tapi apa yang saya nak cuba sampaikan sebenarnya, apa yang pengajaran yang kita boleh dapati adalah, pertama, jangan mudah percaya dengan perkongsian info apapun, especially zaman sekarang ni. Mudah saja orang nak share kat Facebook, share kat WhatsApp dan sebagainya, tapi tanpa bukti yang kokoh, tidak meletakkan reference, tidak meletakkan rujukan. Itu kita jangan mudah percaya bulat-bulat. Even dalam slide saya pun, andai kata anda nak minta rujukan, coach, dari mana coach dapat info ini? Dari mana? Tak ada masalah, saya boleh berikan rujukan, saya boleh berikan kajian ataupun bukti untuk menyokong klaim tersebut. Itu penting untuk kita mendapatkan sumber yang kokoh. Dan daripada perkongsian malam ni juga anda dapat tahu, actually kajian saintifik pun boleh mempunyai kelemahan dan boleh mempunyai kesilapan. Jadi nak percaya kepada research paper pun bukan 100%. Kita juga perlu tengok adakah kajian lain dapat membuktikan klaim yang sama. Kita perlu tengok bukan saja satu kajian tapi pelbagai kajian. Tapi kalau yang tak ada masa untuk baca kajian tu, tak ada masalah, tapi pastikan anda mendapat sumber daripada yang boleh dipercayai lah. Dan persoalkan how and why, jangan terus percaya something itu bulat-bulat. Kita perlu tanya semula macam mana benda itu boleh berlaku, kenapa benda berlaku, datang dari mana info semua ni, dan perkaitan tidak bermaksud penyebab. Correlation doesn't imply causation. Macam saya explain awal tadi, memang betul orang yang mempunyai masalah buah pinggang perlu limit protein intake, tapi tidak bermakna orang yang sihat pun perlu limit protein intake. Orang yang mempunyai sakit lutut tidak boleh jogging, tapi tidak bermakna jogging itu sendiri yang menyebabkan sakit lutut itu berlaku. Sama juga macam kolesterol, macam lemak semua tadi, macam gula. Kita perlu lihat pembentukan penyakit ini secara menyeluruh. Untuk chronic disease, penyakit kronik, ia adalah multifaktorial. Banyak lagi risk factor yang boleh menyumbang kepada pembentukan sesuatu penyakit tersebut. Dan antara risk factor yang terbesar untuk kebanyakan, untuk semua penyakit kronik adalah lifestyle. Kalau kita BMI obes, kita tidak aktif bersenam, kita tidak jaga pemakanan, secara automatik risiko kita untuk menghidap penyakit kronik, tak kisahlah sakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan lain-lain, risikonya akan bertambah tinggi. So, kita perlu amalkan healthy lifestyle dan berada pada healthy weight daripada kita nak salahkan sesuatu nutrien itu. Alright. Akhirnya dah tamat kelas malam ni. Suara saya pun dah makin hilang. So, ada sebarang persoalan tak? Saya akan baca komen. Bagaimana dengan cat? Cat apa tu? Macam mana panduan makanan orang yang kerja shift malam sampai pagi? Itu memang tidak dapat larilah daripada dah memang kerja dia untuk kerja aktif pada waktu malam dan tidur pada
waktu siang. Jadi antara tipsnya, kalau boleh jaga pemakanan, kalau boleh buat bekal ataupun kita set siap-siap nak makan apa, sebab antara punca kepada makan lebih daripada keperluan adalah kita makan ikut nafsu. Jadi antara untuk kita nak lawan adalah dengan kita set lah, kita buat bekal, jadi apa yang kita akan makan dalam bekalan itu saja. Okey, maksudnya kita akan mengelakkan daripada berbelanja lebih ataupun makan dengan lebih. Tapi untuk topik tentang ni saya akan explain dengan lebih lanjut lah pada kelas berikutnya. Okey, tentang makan lewat malam, tentang meal timing. Okey, itu under topik chrononutrition. Yes, itu juga punca kenapa orang yang bekerja shift ni lebih sukar untuk turun berat dan lebih cenderung untuk naik berat. Dan kalau kita bandingkan kajian epidemiological, maksudnya kajian melihat kepada penduduk, individu yang kerja shift ni risiko untuk kena penyakit tu lebih tinggi berbanding dengan individu yang biasa. Itu memang tidak dapat dielakkan lah. Tapi ada beberapa cara untuk kita combat balik lah. So kalau yang kerja shift malam tu, cuba untuk amalkan pemakanan sihat yang seimbang, kawal kalori. Okay, pada hari off day, cuba untuk kekal aktif, cuba untuk tingkatkan physical activity untuk nak combat balik risk yang lebih tinggi tersebut. Okay, dan kalau nak tengok rakaman seperti biasa, saya akan upload dalam channel YouTube saya, Coach Aizat. Boleh tengok maybe esok saya akan upload. Saya akan stop recording.